Allah Ta'ala. Apa yang Nabi bawa semua daripada Allah. Maka kalau tolak apa yang Nabi bawa, tolak Allah Ta'ala. Bila tolak Allah, tolaklah agama. Jadi kalau begitu, tak masuk lagi penyaksian yang sempurna. Jadi Nabi kata siapa yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dakhala jannah, masuk syurga. Jadi kalau tolak kalimah syahadah, tak beriman dengan Allah. Kalau kita belajar akidah, bila ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam tu ada aqaid. Ada 60 aqaidul iman. Daripada sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus. Bagi Rasul ada 4 sifat yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Diambil daripada la ilaha illallah. Allah Ta'ala suci daripada berhajat, daripada berkendak, daripada ambil manfaat segala perbuatan dia dan hukuman dia. Diambil cukup 60 aqaid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk kata imanuna bisa iril kutub bisa mawiyah, beriman kita dengan segala kitab langit. Itu termasuk dalam syahadah. Mana kitab langit? Arba'atun min kutubin tafsiluha, Taurat Musa bil huda tanziluha, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. 4 kitab ni kalau tolak Injil, murtad. Kalau tolak Zabur, Nabi Daud AS, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi Daud, kita tak pernah pegang kitab Zabur, kita tak pernah dengar ayat daripada kalam kitab Zabur, tapi kita tolak, aku tak percaya dengan kitab Zabur, murtad. Kerana apa? Kerana 4 kitab tu daripada Allah. Yang kita nak amal kita dalam Al-Quran. Mana amalan kita ayat Al-Quran? Daripada ba bismillah sampai minal jinnati wan nas. Jadi tu baru sah syahadah. Baru sah syahadah. Orang sah syahadah ni lah sembelihan dia boleh kita makan, kita boleh nikah kahwin dengan dia. Jadi muamalah dengan dia mengikut undang-undang Islam. Itu maknanya sempurnanya kalimah tadi dengan kita mengiktikadkan dan kita beriman dengan segala aqaidul iman yang kita belajar dari Usuluddin tadi. Dalam ayat Allah Ta'ala sebut wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mana? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Mereka itu masuk balik iman, keyakinan yang betul. Keyakinan yang betul dengan arkanul iman, rukun-rukun iman yang kita maklum. Wa 'amilus solihati, dan beramal amal yang soleh. Jadi mereka yang beriman dan amal, batin dan zahir mereka, iman yang sahih dan amal yang solehah. Jadi mereka ini anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka itu syurga-syurga. Bagaimana sifat syurga? Tajri, yang mengalir. Yang mengalir tahtihal anhar, bawah syurga tadi ada sungai-sungai yang mengalir. Itu nak tunjuk sifat syurga ataupun gambaran syurga yang Allah Ta'ala hiasi dengan sungai-sungai bagi mereka yang beriman dan beramal. Bayangkan kalau rumah kita ada sungai, jadi seronok. Kalau balik kampung rumah tok kita ada sungai. Kalau belah mak ayah kita tak ada sungai, belah ayah kita ada sungai, kita seronok balik kampung yang ada sungai. Sampai tak sempat dah makan, salam ngantuk pun tak sempat, terus salin terjun dalam sungai, seronok. Suasana dalam syurga Allah Ta'ala hiasi dengan sungai. Masuk sungai bila? Pergi sungai pukul 10 pagi, balik pukul 6 petang, zuhur dekat dalam sungai. Seronok sangat main sungai tadi. Jadi dalam syurga Allah Ta'ala hiasi sungai-sungai untuk orang beriman dan beramal soleh, dan istiqamah, dawam dalam amal tadi. Itu mengenai akidah. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa memperdalam ilmu akidah, belajar ilmu akidah. Biar ada dalam table kita seminggu mesti ada ilmu Usuluddin yang kita belajar. Mesti ada. Kemudian pastikan ada kitab. Tanda kita belajar apa kitab yang kita belajar. Baik kalau di surau kita ini, kalau ada guru yang mengajar akidah, alhamdulillah. Ataupun di kampung kita, pastikan fiqh, tauhid, tasawuf kita yang mengatur jadual umpamanya kuliah ataupun kita menjadi jawatan kuasa, pastikan dalam pengajian ada tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid, 4 ni paling mustahab. Ada lebih, ada masa lebih, ada guru lebih masuk hadis, masuk tafsir. Tapi yang asal usul
Usul ilmi, ulum yang asal iaitu tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid. Mana ambil? Yang ini 4 ni pun ambil daripada Quran, hadis juga, bukan suku. Fiqh ambil daripada Al-Quran, tauhid ambil daripada Al-Quran, tasawuf pun ambil daripada Quran. Jadi pastikan. Kemudian kalau fiqh, apa kitab yang kita belajar? Tasawuf, apa kitab yang saya belajar di kampung saya? Pastikan ada kitab menunjukkan kita ni pelajar. Itu keadaan. Jadi akidah tadi nak menguatkan akidah kita tadi, maka tu kata setengah ulama, dia kata dalam kitab Tanbihul Mubtadi, kalaulah satu orang diikrar aku Islam, aku mukmin, tetapi dalam hati dia lemah. Pada lisan mudah ucapan, sambil nak tidur kita boleh ucap ana muslim. Nampak tak? Sambil makan boleh ucap ana muslim. Tapi dalam hatinya, sekiranya hati dia lemah dalam i'tiqad, dalam pegangan Islam tadi, maka lemah segala amal. Sembahyang dia lemah, lewat tak khusyuk. Dia nak sedekah pun payah, seminggu tak ada sedekah, sebulan tak keluar daripada poket dia untuk sedekah, sebaliknya untuk makan minum. Jadi kerana apa ni? Kerana lemah Islam dalam hati dia. Mulut mudah ucapan. Itu kesannya. Qala, itu mengenai akidah sebanyak yang kita perlu tingkatkan insya-Allah. Jadi mengenai ibadah, saya ambil sikit satu hadis mengenai solat. Jadi satu hukum. Ini kita jadikan satu hukum dalam satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis wa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa sajada sajdatay sahwi." Jadi dalam satu hadis Nabi bersabda, apabila kamu berdiri, seorang kamu berdiri mina raka'ataini, daripada 2 rakaat sembahyang, maksud ibadah ni. Jadi bila berdiri seorang kamu daripada 2 rakaat, falam yastatimma, maka tiada dia sempurnakan qa'iman, dia tak sempurna berdiri. Maknanya selepas sujud yang kedua, ni masuk bab hukum. Selepas kita sujud yang kedua, maka kita ni bangun. Selepas sujud yang kedua, rakaat yang kedua, sepatutnya kita buat apa? Setelah rakaat kedua kita duduk tasyahud awal. Lepas rakaat kedua, sujud yang kedua, kita duduk tasyahud awal. Tetapi apabila seorang ni dia berdiri, lam yastatimma qa'iman, dia tak sempurna berdiri, maknanya baru nak bangun, fal yajlis, maka duduk oleh kamu. Maka Nabi perintah duduk. Maknanya dia ni sekarang ni sepatut duduk tasyahud awal, tapi dia terlupa tasyahud, maka dia baru nak bangun. Jadi gerakan dia tu sekira-kira nak sampai hak rukuk. Fal yajlis, maka duduk oleh kamu. Li tasyahudil awal, maknanya boleh duduk balik. Boleh duduk balik lah. Wa idza istatamma qa'iman, maka kalau dia dah berdiri, sempurna berdiri, fal yajlis, maka jangan duduk. Jadi jangan hujung. Ni sama masalah kunut dan tasyahud awal. Kadang-kadang kita niat dah masa sujud yang kedua, kita nak duduk tasyahud awal, tapi bila kita bangun terlupa, terus berdiri. Allah, tengok keadaan berdiri. Kalau berdiri kita baru nak sampai hak rukuk, sekira-kira baru hendak berdiri, maka pada majlis Nabi kata duduk balik. Duduk maknanya boleh bina lagi tasyahud awal, boleh buat lagi. Tapi kalau kita dah qa'iman istatama, dia dah istitam, dia dah sempurna qa'iman berdiri, fala yajlis, maka jangan duduk. Kemudian Nabi perintah sujud dengan sajdatay sahwi, dengan 2 sujud sahwi. Jadi banyak sebab kita sujud sahwi lah. Ini sunat sujud sahwi ni. Ayat sudah qabla salam. Jadi kita buat sujud sahwi sebelum daripada salam, selepas daripada tasyahud akhir. Jadi selepas tasyahud akhir dengan sebab-sebab. Apa dia sebab-sebab kita sujud sahwi? Antara dia tarkul ba'di min ab'adis solah, kita meninggalkan setengah daripada sunat ba'ad. Kita meninggalkan setengah daripada sunat ba'ad. Maknanya sunat ba'ad apa? Duduk tasyahud awal ataupun kunut. Kalau sengaja tinggal sekalipun, sah semayang. Kerana sunat ba'ad tak wajib. Sengaja tinggal kunut, pasal apa? Lewat dah. Kita semayang lewat tadi, ada urusan ataupun masa dah nak habis, aku tak nak duduk tasyahud awal, sah semayang. Sengaja sekalipun. Tetapi kuranglah semayang dia, lagi pula dia kena sujud sahwi. Ataupun tinggal setengah daripada setengah sujud sunat ba'ad. Contoh
salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Jadi selawat dalam kunut, selawat yang kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kena pada Nabi, keluarga Nabi, sahabat dan juga salam. Tiba-tiba kita tak sebut keluarga Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Jadi kita selawat, tetapi dalam selawat tadi tak sebut keluarga Nabi. Selawat tadi maka sunat sujud sahwi. Walaupun Allahumma hdini fi man hadait kita baca nama. Jadi kerana apa? Kerana meninggalkan setengah daripada sunat apaan. Kalau terus tinggal kunut pun, terus tinggal kunut sujud sahwi yang ni tinggalkan setengah daripada sunat apaan. Ataupun kita duduk tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Apa yang dia tak baca? Selawat. Siapa yang duduk tasyahud awal, dia baca at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak baca selawat, sunat sujud sahwi juga. Kerana